Okey, kita teruskan hari ini hadis 1124. Babul ila'i. Babul ila'i wazzihari wal kafaroti. Saya ulang, babul ila'i wazzihari wal kafaroti. Baik, sekarang kita buat pengertian dulu ya. Nombor 1, ilah. Ya, ilah. Nombor 1 ya, ilah ialah suami bersumpah untuk tidak mencampuri isteri-isterinya untuk jangka waktu tertentu dan dalam Islam hanya dibenarkan sampai 4 bulan sahaja. Nombor 2, zihar. Ialah seorang suami berkata kepada isterinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Maksudnya, isterinya disamakan dengan ibu kandung suami. Nombor 3, kafarah atau sebut kifarah. Ya. Maknanya tebusan. Surah Al-Maidah ayat 89. Surah Al-Maidah ayat 89. Pertama, memberi makan 10 orang miskin.
atau pakaian atau memerdekakan hamba. Jika tidak dapati, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Baik ya. Jadi itu surah Al-Maidah mengenai tentang kifarah sumpah. Ya, orang yang bersumpah, ya, kifarah dia ialah semana yang tersebut tadi, iaitu memberi makan seorang miskin. Atau kalau atau tu maknanya bolehlah, ataupun dia boleh memberi pakaian 10 orang miskin. Satu orang satu kain batik ke. Ya, contohnya. Atau memerdekakan seorang hamba. Tapi ya, seandainya tidak dapati, baru boleh puasa. Puasa ni tak boleh terus. Puasa ni kalau tak dapati yang di atas tu, baru dia puasa 3 hari. Ya. Baru disebut puasa. Dan itu untuk nombor 1 ya. Tapi untuk nombor 2, zihar tu, kifarahnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Mana 2 bulan berturut-turut. Itu yang untuk nombor 2. Yang zihar. Itu kifarah dia puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh selang sehari pun. Kalau selang sehari, mana batal sehari tu, dia kena mulakan semula. Itu disebut mutatabi'aini, mana berturut-turut. Ya. Itu ada tersebut dalam Quran. Ya. Surah Al-Ahzab. Boleh tengok. Saya tak silap. Nanti kita boleh cari. Ya. Suratul Ahzab. Tak silap. Baik dalam hadis pun ada, dalam Quran pun ada yang dikatakan 2 bulan berturut-turut. Okey, kita teruskan hari ini. Siapa yang nak baca, saja buka, yang lain tu biar tutup. Okey, siapa nak baca? Silakan. Buka mic. Siapa nak baca? Mic kena buka. Saya baca Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1124 dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersumpah menjauhkan diri dari isteri-isterinya, dan dia pernah haramkan sesuatu, lantasnya haram itu dia jadikan halal, dan dia bayar kafarah buat sumpahnya. Diriwayatkannya oleh Tirmizi dan rawi-rawinya oleh orang-orang kepercayaan. Ya. Baik ya. Ini yang disebut ilak tadi. Jadi sebab itu kita ejaan ilak tu kalau Arabnya alif ya lam alif hamzah ya. Disebut sebagai ilak ya, alif ya lam alif hamzah ilak. Bukan elak. Ya, elak lain. Kita mengelak. Tu ilak. Ya. Baik. Catatkan dulu ya, apa-apa hal catatkan dulu. Hadis sah. Matan. Orang yang sudah bersumpah tidak mahu bercampur
dengan isterinya kemudian mahu kembali harus membayar kifarah. Nokta. Surah Al-Maidah ayat 89. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ini cerita hadis ni dimaksudkan Nabi pernah bersumpah meninggalkan isterinya dan kemudian baginda tidak mahu mencampuri isterinya dengan sebenarnya. Ya. Sehingga dapat dikatakan beliau menjadikan yang halal jadi haram. Isteri itu halal jadi haram. Kerana apa? Dia bersumpah tidak mahu mencampurinya. Tetapi kemudian sumpah beliau untuk menjauhi isteri-isterinya itu ditebus dengan membayar tebusan, iaitu kifarah. Jadi Nabi juga pernah bersumpah. Dia mungkin karena isteri-isterinya tadi, sehingga dia bersumpah untuk tidak mendekati isteri-isterinya. Jadi kemudian Nabi membayar kifarah sumpah, iaitu yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat 89. Itu kita perlu faham untuk berpuasa 3 hari tak boleh dibuat dulu, kecuali yang 3 di atas tu tak sanggup nak buat. Pertama, memberi makan 10 orang miskin. Kalau tak memberi makan, pakaiannya bagi pakaian pun tak apa, walaupun satu orang satu kain batik sekalipun. Yang ketiganya, memberdekakan seorang hamba. Tapi kalau tak dapat, baru yang keempat, iaitu puasa 3 hari. Tapi tak disebut berturut-turut. Tapi kena selesaikan puasa 3 hari sebagai kifarah sumpah. Jadi ingat Nabi tak pernah melakukan ilah ni, pernah melakukan ilah. Dan mungkin ia juga dijadikan sebagai satu sebab untuk umatnya tahu tentang hukum ini. Baik, kita teruskan. Lagi Hajar, baca lagi. Hadis 1124A. Hajar Arti, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar, ia berkata, apabila lewat 4 bulan mulai lewat 4 bulan. Apa Ustaz? Lewat 4 bulan lagi apa? 4 bulan mulai itu tawaf hingga ia talak dan tidak jatuh talak atasnya hingga ia talak, dikeluarkan dia oleh Bukhari. Apabila telah lewat 4 bulan, maka suami yang menyatakan ilah itu berhenti sampai menyatakan cerai. Dan tidaklah jatuh cerai itu dengan sendirinya sebelum ia menyatakan cerai. Okey, nanti saya terangkan balik. Hadis 1124A. Ada A Hadis sah. Ilah itu bukan penceraian. Setelah habis masa ilah,
yaitu 4 bulan. Suami boleh memikirkan untuk mencerai isterinya itu atau tidak. Hukum sebagai satu ketentuan. Sebagai satu ketentuan. Baik. Semak semula ya. Seorang lelaki dia bersumpah, contohnya begini. Dia bergaduh-gaduh ke apa, kemudian ikutkan marah hati dia. Dia kata, demi Allah, lepas ni aku tak nak pijak rumah ni lagi. Dia kata, dia sumpah, demi Allah, lepas ni aku tak nak pijak lagi rumah ni lagi. Maka dia pun keluar. Keluar sampai 4 bulan. Contohnya tak ada kabar berita. Maka si isteri kalau dah 4 bulan, itu memang dibaca dalam akad nikah tu ada disebut tentang hal ini. Mana kalau 4 bulan dah tak ada berita apa, si isteri dia tak jatuh cerai si isteri boleh, kalau dia nak minta cerai, contohnya dia boleh jumpa pihak berwajib, dia boleh mohon cerai kalau lepas daripada 4 bulan. Syaratnya dia tidak ada apa-apa, tidak kedengaran apa-apa berita. Satu. Yang kedua, kalau si suami pula sendiri melapaskan cerai, lepas 4 bulan tu contohnya dia lepaskan cerai, atau sebelum 4 bulan tu, maka tetap jatuh cerai. Okey. Ataupun si isteri ini bersabar. Si isteri ini bersabar menunggu. Maknanya tengok 1 tahun. Contohnya lah, 1 tahun ditunggu di isteri dia tak adalah nak menuntut cerai, tak ada, dia diam. Si suami pun menghilang macam tu pun dia tidak melapaskan cerai. Kemudian dalam 1 tahun tu muncul suami tu datang balik. Artinya dia tak cerai tau. Walaupun dah 1 tahun, sebab isteri tidak mengadu untuk cerai. Suami tak pernah melapaskan cerai. Hanya dia tinggalkan bersumpah macam tu saja. 1 tahun. Kemudian dia pun balik. Balik. Kalau dia nak kembali semula dengan isteri dia kena menunaikan kifarah sumpah tadi, iaitu memberi makan atau pakaian atau memerdekakan. Kalau tak mampu, dia hendaklah puasa 3 hari. Ini tidak ada istilah cerai. Faham tak? Tapi kalau suami isteri tak sabar, dia nak bercerai juga, 4 bulan dia boleh mengadu kepada pihak hakim untuk dia nak berpisah. Atau tidak ada salahnya dalam hukum Islam. Ini dikatakan sini bahawa ilak itu bukan cerai. Jangan salah faham. Ilak itu bukan cerai. Baik, faham? Okey, teruskan. Siapa lagi? Haji Arti boleh baca lagi sekali. Buka mic. Ada satu lagi ni. Ada B. Buka mic dia. Hadis 114 B. Dan dari Sulaiman bin Yasir, ia berkata, saya dapati beberapa belas laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, semua mereka yakifunal mudi,
diriwayatkan dia oleh Syafi'i. Ya, maknanya yakifunal muli, ya. Mentawakufkan muli. Maksudnya begini. Suami yang mengucapkan ilak dengan tiada terbatas waktunya, maka apabila telah sampai 4 bulan tidak menghentikan ilaknya, berarti isterinya tercerai. Satu. Tetapi isterinya boleh memberikan kelonggaran waktu untuk suaminya kembali kepadanya bila ternyata habis batas 4 bulan itu suaminya belum kembali lagi padanya. Maknanya si isteri ini boleh sabar lagi lebih 4 bulan dibiarkan. Dia tak ada nak menuntut apa-apa. Jika ternyata suaminya tidak menyatakan apa-apa, maka hakim dapat menjatuhkan talak kerana hal itu telah terjadi hak isteri. Mana lepas 4 bulan tadi, si isteri mengadu, hakim boleh jatuhkan, ya, sebab dah ada berita daripada suaminya. Itu hak isteri. Si isteri boleh menjatuhkan. Ya. Itu yang dimasukkan di situ. Ya. Sekarang ni 1124C ada C pula. Baca. Ustaz, maaf tanya, yang kifarah 3 hari tu dia mesti turut juga ke macam 2 bulan ataupun dia boleh selang asalkan 3 hari? Dia boleh selang-selang sebabnya yang 3 hari tu boleh selang-selang lah. 2 bulan tu dia tak boleh. Ya, yang 2 bulan tu tak boleh. Sebab apa? Di situ tidak menunjukkan mutatabi'aini. Mana tidak berturut-turut. Jadi mana boleh berselang-selang. Terima kasih Ustaz, maaf. Okey, sama. Okey, sila. Satu lagi. 1124C. 1124C. 122. Yang nanti 1124B itu samakan dengan 1124A, sama. Ya. Yang A tadi tambah B. A dan B, ya. Okey. Sekarang ni 1224C. 4C. Okey. Dari Ibnu Abbas ia berkata, adalah ilahu jahiliyah. Setahun. Ilahu tu ilak. Ilak tu sebenarnya. Ilak. Ilahu jahiliyah. Ilak jahiliyah. Ya. Setahun dan 2 tahun. Maka Allah bataskan waktu 4 bulan. Jika kurang dari 4 bulan, bukanlah ilah. Dikeluarkan dia oleh Baihaqi. Ya, ada koma tu, mana hamzah tu ilah. Ilah, ya. Dikeluarkan oleh Baihaqi. Okey, catatkan ya. Yang ni ada hukum sendiri. 1124C. Hadis boleh dipakai. Matan, membatas waktu seorang suami mengilak isterinya iaitu paling lama 4 bulan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya mak ya. Jadi dalam hal ilak ni, ceritanya, rupanya orang jahiliyah dulu pun, dia ada ilak ni juga, ada hukum ilak juga. Tapi ilak jahiliyah dulu, dia sampai 2 tahun. Isteri tu kena menunggu sampai 2 tahun. Dah habis 2 tahun baru dia boleh berpisah. Jadi datang Al-Quran memberitahu tentang ilak ini, iaitu 4 bulan. 4 bulan sahaja. Jadi lepas 4 bulan itu, si isteri boleh mengadu pada hakim kalau dia nak.
Tapi kalau dia sabar nak tunggu sampai 1 tahun pun tak apa. Sebab dia bukan cerai. Kecuali ada lafaz daripada mulut suaminya menceraikan ataupun dia maklumkan dengan WhatsApp ni atau suara ni. Itu memang jelas lah. Itu cerai. Tapi kalau tak ada berita apa-apa, memang benda tu tidak ada cerai. Ya. Hanya isteri yang dia boleh menggunakan hukum ilah ini. Iaitu 4 bulan tak ada berita, isteri pun mengadu pada hakim minta cerai. Dia pun ceraikan. Tapi kalau suami hilang, dia bukan ilah ya. Suami hilang kecepet ke, kata orang Jawa. Dia kecepet tak balik-balik. Hilang. Itu kena tunggu setahun. Itu baru tunggu setahun. Itu kalau hilang. Okey, kita Ustaz, hilang tu maksudnya hilang macam mana Ustaz? Dia menghilang diri ataupun disebabkan sesuatu kejadian? Dia macam kita kejadian yang kapal kita dulu, ya. Hilang. Tu macam tu lah. Oh, bukan dia menghilang diri sengaja tu, bukanlah? Bukan. Ya. Bukan sengaja menghilangkan diri. Tapi di sini memang dia hilang. Mungkin contohnya dia ke laut. Ke laut tengok-tengok tak balik-balik. Ya. Jadi sama ada mati ataupun tidak diketahui. Itu hilanglah tu. Kalau dia menghilang diri yang tak bertanggungjawab tu, yang macam dia menghilang lepas tu baru dia demo balik. Itu 4 bulan. Itu 4 bulan. 4 bulan kifarah jugalah kan. Sama dengan ilah tadi. Baik 3 hari jugalah kan. Puasa tetap puasa. Tak. Yang itu dia tak ada puasa. Oh, kalau lepas 4 bulan tak ada puasa. Sebab dia tak sumpah. Hanya si kuasa pada isteri. Isteri tu dah 4 bulan dia tak ada berita apa, dia boleh menuntut kalau dia nak bercerai lah. Si isteri tu, itu hak isteri. Lepas tu dia setahun dia hilang, dia balik. Dia balik mana isteri dia tak ada apa-apa. Maknanya tak ada apa-apa kifarah lah, tak ada apa-apa lah. Tak ada. Tapi kalau si isteri sudah menuntut cerai, contohnya, mana kalau dia nak rujuk, kira rujuk biasa jugalah. Seperti hal cerai juga. Sebab dia dah dijatuhkan cerai, talak oleh hakim. Kerana apa? Kerana permintaan si isteri. Ya? Oh, confuse balik Ustaz ni. Maksud dia ilat ni, maksud dia kalau dia bersumpah dia, kalau dia tinggalkan isteri dia tanpa apa-apa, cakap apa-apa, yang selepas 4 bulan pun dia balik tak ada apa-apa lah. Macam tu lah. Cuma 3 hari tu kalau dia bersumpah. Pasal ada sumpah. Dia sebut wallahi ke, dia sebut demi Allah ke, macam tu lah. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Maaf. Okey ya, faham ya. Siapa nak baca lagi? Yang lain pula. Saya cuba Ustaz. Okey, sila. Hadis 11. Hadis 1125. Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripadanya bahawasanya seorang laki-laki menziharkan isterinya, kemudian ia campuri dia. Lalu ia datang kepada Nabi SAW. Lantas berkata, bahawasanya saya telah campuri dia sebelum saya bayar kafarat. Sabdanya, janganlah engkau hampiri dia sebelum itu apa tu? Nombor berapa tu? 1125. 1125. Tadi 11. Okey. Boleh. Teruskan. Sabdanya, janganlah engkau hampiri dia sebelum engkau kerjakan apa yang Allah perintahmu mengerjakannya. Diriwayatkan dia oleh 4 dan disahkan dia oleh Tirmizi, tetapi Nasa'i rajihkan kemursalannya dan diriwayatkan dia oleh Bazzar dan lain dari lain jalan dari Ibnu Abbas, dan ia tambah padanya sabdanya, bayarlah kafarat dan janganlah engkau kerjakan lagi. Baik, hadis 1125, hadis sah.
Matan, tidak boleh mencampuri isteri yang sudah dizihar sebelum membayar kifarah. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, satu lagi, dia ada kaitan. Satu lagi, 1126. Dari Salamah bin Syak, ia berkata, telah masuk Ramadan dan saya takut akan campuri isteri saya. Lalu saya zihar daripadanya. Kemudian pada suatu malam terlihat satu anggotanya kepada saya. Lalu saya campuri dia. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya, merdekakanlah satu jiwa. Saya jawab, saya tidak mempunyai melainkan jiwa saya. Sabdanya, saumlah 2 bulan berturut-turut. Saya jawab, bukankah bahaya itu kena kepada saya lantaran saum? Sabdanya, berilah makan 1 farak dari kurma kepada 60 miskin. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan 4 melainkan Nasa'i dan disahkan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud. Ya, baik. Catatkan hadis 1125. Hadis sah. Dah ya, dah tulis kan? Dah tulis. Hadis 1126. Hadis sah. Matan menerangkan kifarah untuk orang yang menzihar istrinya, yaitu 1. Memerdekakan hamba. 2. Puasa 2 bulan. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bracket, kalau tidak mampu memerdekakan hamba. Tutup bracket. 3. Memberi makan 60 orang miskin. Bracket, kalau tidak mampu berpuasa. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 1125 ya. Semak semula. Pada ayat 1 sampai 4 surah Al-Mujadalah diterangkan bahawa suami yang menziarahkan istrinya atau menyamakan istrinya dengan ibunya berarti mengucapkan suatu perkataan yang dusta dan mungkar, kerana isteri tidaklah dapat menjadi ibu kandungnya. Oleh kerana itu, orang yang terlanjur mengucapkan zihar wajib menarik kembali ucapannya dengan wajib membayar kafarah, iaitu dengan memerdekakan seorang hamba sebelum kembali atau mencampuri isterinya. Jika tidak mampu, hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut.
Jika tidak mampu, maka hendaklah dia memberi 60 orang miskin makan. Jadi ini namanya zihar. Mana zihar ni, kita menyamakan tubuh isteri seperti tubuh ibu kita. Ni untuk suami ya. Mana itu nama zihar. Mana kalau kita katakan bajumu seperti baju mak aku pakai. Baju. Itu tak apa. Ya. Kemudian mukamu ni sebiji muka mak aku. Contoh macam tu. Jadi perkataan fizikal, maknanya dikatakan body. Body itu disamakan dengan body mak. Itu namanya zihar. Ya. Kalau masakanmu sebiji macam masakan mak aku. Itu tak kena mengena. Tak apa. Ia bukan body. Ini yang dimaksudkan ialah body. Sebab itu dalam hal-hal ini patutnya waktu ada kursus perkahwinan, hal ini juga kena tekankan. Kadang tak ada. Bila kita tanya budak-budak ni, bila kita cakap dengan yang dah kursus tu, bila kita tanya hal ni dia tak tahu. Tak tahu. Jadi kena bagi tahu sebab hal ini mudah disebut. Tapi dia punya dendanya besar. Itu namanya zihar. Kalau nak tahu. Hanya menyamakan body si isteri dengan body mak. Walaupun sebahagian, contohnya engkau punggungmu ya, seperti punggung Kak Zohri Umi macam tu. Punggungmu seperti punggung ibuku, ikut Arabnya macam tu. Ya. Itu pun bahagian saja. Menyebut punggung menyamai punggung emak pun dah dikatakan zihar. Ya. Bukan satu badan. Tapi hanya sebahagian macam tu pun dia tak boleh. Ya. Boleh buat nota ya. Nota mengenai zihar ya. Zihar surah Al-Ahzab. Tulis ya. Buat rujukan dah. Surah Al-Ahzab ayat 4. Buat rujukan je. Kemudian surah Al-Mujadalah ayat 1 hingga 4. Ini untuk rujukan ya. Bukan cakap-cakap luaran ya. Dalam Quran tersebut ya. Surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Itu buat rujukan. Maaf Ustaz, tadi surah yang pertama ni surah apa? Surah Al-Ahzab. Al-Ahzab, okey. Ayat 4. Yang kedua surah Al-Mujadalah ayat 1 hingga 4. Okey ya. Terima kasih Ustaz. Hadis 1126 ya. Ialah seorang yang telah menziarahkan isterinya dengan maksud untuk lebih boleh menjalankan ibadatnya dengan lebih baik. Tidak dapat dibenarkan oleh agama. Dan bila seorang menziarahkan isterinya ternyata kemudian ia melanggarnya dengan menyampuri isterinya sebelum membayar kifarah, maka ia telah berbuat haram. Jadi bentuk kafarah yang harus dibayar, itulah dia tadi. Iaitu memerdekakan hamba, kalau tak mampu baru puasa, kalau tak mampu baru memberi makan 60 orang miskin. Puasanya pun 2 bulan mutatabi'aini. Dalam hadis itu ditulis Arab dia, fasum syahraini mutatabi'aini. Mutatabi'aini itu yang berturut-turut. Puasa syahraini 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Itu yang disebut berturut-turut. Yang 3 hari tadi tak ada disebut berturut-turut. Dan dalam Quran pun disebut macam itu juga mutatabi'ain. Ya. Dan perlu diingat juga ya, ini juga adalah kifarah untuk orang yang untuk orang yang mencampuri isterinya pada siang Ramadan.
pada siang Ramadan dia mencampuri isterinya, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia sama dengan kifarah zihar. Ada puasa 2 bulan berturut-turut juga. Kalau dia mencampuri isteri pada siang Ramadan. Jadi habislah berkaitan 4 hukum ni, iaitu hukum ilak, hukum ilak. Yang kedua, hukum zihar. Yang ketiga, hukum dia punya denda, kifarah. Kifarah. Perkara ini adalah hukum yang tersebut dalam Al-Quran. Ada dalam ilak dalam surah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah ia mengenai tentang ilak. Ayat berapa tu surah Al-Baqarah. Itu berkaitan dengan ilak. Dan orang-orang yang menjauhi isteri-isteri mereka, hendaklah mereka menunggu 4 bulan. Atau dalam surah Al-Baqarah nanti saya tengokkan. Surah Al-Baqarah. Ayat berapa surah Al-Baqarah? Kalau boleh kita buat nota dia. Kalau boleh. Nota dia. Mengenai tentang ilak. Maknanya hukum-hukum ini adalah hukum yang sabit. Dan sabit tersebut dalam Al-Quran. Artinya tak bolehlah seseorang itu mempermain-mainkan atau tidak mengambil berat. Itu kadang bila adanya adanya kursus-kursus perkahwinan ni, kadang ada perkara-perkara yang sebegini tidak dinyatakan. Jadi itu satu yang menyebabkan mereka tak kenal hukum. Padahal hal-hal itu penting mengenai tentang iddah, tentang hukum macam tu. Okey, jumpa dah saya dah cari, dah jumpa. Iaitu buat nota surah Al-Baqarah, ilak berkaitan ilak surah Al-Baqarah ayat 226. Al-Baqarah ayat 226. Saya bunyikan lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang-orang yang mereka mengilakkan akan isteri-isteri mereka, hendaklah ia menunggu 4 bulan. Mereka ni mana isteri itu, dia kena menunggu 4 bulan. Kalau langsung tak ada berita, dia boleh, kalau dia nak cerai, boleh cerai. Jumpa pihak berwajib, bagi tahu dengan dia, suami saya sudah bersumpah dia nak balik, tak ada berita pun dah 4 bulan lebih dah ni, jadi saya nak minta cerai. Jadi pihak berwajib akan mempertimbangkan permintaannya dan akan menjatuhkan cerai itu walaupun suami tak ada. Tapi kalau itu dikatakan, kalau dia sabar, kalau perempuan tu sabar, maknanya dia tidak jatuh cerai, kecuali daripada mulut suaminya sahaja, baru jatuh cerai. Macam tu. Kalau isteri sabarlah, kalau tak sabar, itu 4 bulan dah.
dibagi tempoh. Itu namanya ilak, bukan cerai. Jangan salah faham ya. Ilak bukan cerai. Nanti orang yang anggap ilak tu cerai, bukan. Ya. Tapi jalan ilak juga, perempuan, si isteri boleh minta cerai dengan pihak yang berwajib. Itu dikatakan pain fa'u pain Allah ghafurur rahim, maka jika telah kembali mereka, mana suami itu kembali, maka sungguh Allah amat pengampun lagi amat penyayang, ya. Allah pengampun lagi penyayang, tapi dengan syarat apa? Dia kena puasa, ya, 3 hari mengikut hadis tadi. Kena puasa 3 hari. Itu saja untuk hari ini. Akan datang kita akan sambung biar tajuk baru kita tinggalkan, iaitu babul li'an, ya. Li'an ni makna sumpah, ya. Laknat, sumpah, ya. Saya ada nak tanya. Muka surat 488, ayat 1124A. Liwat atau lewat? Sebab makna sangat lain. Yelah, itu Jawa tu. Maknanya berlalu. Orang Jawa cakap lewat tu. Dah lewat waktu ni, kan. Dah berlalu maknanya. Patut LEWAT. Ayat hadis tu kan, hadis 1124A tu ya. Ya. Apabila liwat 4 bulan. Apabila berlalu. Apabila berlalu. Itu Jawa tu, lewat tu. Nur Asmara tahulah tu. Betul orang Jawa. Tok dia kampung orang Jawa. Ajarsi. Ajarsi tahu tu. Wis lewat.